Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, bila sebut tentang cinta kita kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sendiri sebut dalam hadis ini tentang kedudukan para sahabatnya, jangan maki sahabat aku, dan sahabat itu sebagai pengawal. Tiba-tiba mari satu kumpulan, nama dia kumpulan Syiah Rafidah, yang agama mereka ini, ibadat mereka ini, ritual mereka ini, iaitulah memaki dan mencerca para sahabat. Maki, cerca sahabat, itu kerja dia. Sehingga kan kalau dia tak maki sahabat tu, bukan Syiah adalah dia tu. Kalau tak maki sahabat tu sudah dikira bukan Syiah. Jadi apa lagi benda tu? Kalau bukan Syiah maknanya orang baik dah. Jadi pertembungan ni lama dah. Zuhur lahirnya Syiah tu di zaman Sayyidina Ali lagi di akhirnya, dan lahirnya dua kumpulan besar, satu Syiah dipanggil Rafidah, satu lagi Khawarij. Bertembur sampailah zaman kita hari ini, para jemaah sekalian. Maka kita lihat apabila marinya revolusi yang dibawa oleh Khomeini pada tahun awal 80 dulu, maka ramailah anak-anak muda yang bersemangat pada waktu itu cuba nak mendekati mereka kerana nak ambil semangat revolusi. Tapi maklum sajalah, bila ambil semangat tu menyambil juga ajaran, maka ajaran Syiah telah diimport, telah dibawa balik ke tempat kita, dan adalah sebahagian daripadanya yang telah menjadi Syiah dan beramal dengan amalan Syiah. Solat tunduk atas batu, maki sahabat sudah ada. Jadi di kalangan para ulama ada yang cuba nak takrib, nak takrib, cuba nak mendekatkan di antara Syiah dengan ahli sunnah ini, nak dekatkan. Syekh Mustafa Sibai contohnya, dan ulama-ulama lain yang menulis buku-buku tentang Al-Khatib, yang tulis buku di antara Syiah, dia buat perbandingan, cuba nak takrib. Akhir sekali ulama-ulama di Azhar juga ada, dan sebagai ulama-ulama semasa hari ini yang telah berpengalaman cuba nak mendekati. Termasuklah di tempat kita ni pun ada sebahagian ulama-ulama kita ni, pendakwah kita sini, cuba nak takrib, nak mendekatkan Syiah dengan sunnah ini supaya tidak berkelahi. Jadi hasil daripada pengalaman pendakwah-pendakwah kita yang hebat ini, akhir sekali mereka telah menarik diri. Mereka mengatakan takrib kita dengan Syiah tak mungkin berlaku, tak mungkin berlaku. Sebagaimana Syekh Muhibbuddin Al-Khatib telah tulis sebuah risalah tentang perbezaan yang dia buat senarai beza di antara Syiah dengan sunnah. Dia kata macam mana kita nak bersatu. Dan yang mutaakhir ini iaitulah apa yang telah ditunjukkan salah seorang daripada tokoh yang masih wujud di zaman kita ni, nak takrib di antara Syiah ini. Dia panggil Syekh Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala. Dia di antara orang yang cuba nak takribkan dengan ni. Tapi Syiah lagu itulah, mereka ada satu markas, satu majma', perhimpunan takrib. Setiap tahun dia panggil ulama-ulama Ahlus Sunnah ni supaya hadir dalam majlis ini untuk nak menampakkan mereka itu di bawah syiar Al-Wahdatul Ummah, nak menyatukan ummah. Dalam muktamar tu sedaklah cakap, lepas bercakap, sudah bercakap, buat bayanul khitami, semuanya nak memihak kepada Syiah. Dan tokoh-tokoh Ahlus Sunnah ini menjadi simbol, lambang, kononnya kami nak bersatu, kami nak berpadu. Jadi orang dia tengok, oh ada Ahlus Sunnah daripada negeri ni, daripada negeri ni, daripada ni. Beberapa orang yang mari pun, bukannya ramai, tapi Ahlus Sunnah ini telah menjadi benteng kepada Syiah, seolah-olah mereka inilah golongan yang benar, mereka ini adalah ahlul haq, mereka lah tokoh perdamaian, mereka lah orang yang nak menyelamatkan umat ini daripada perpecahan. Para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, kita mengatakan, bagaimana kita nak percaya kepada satu kumpulan yang ada menjadi amalan mereka, menjadi tonggak ajaran mereka, iaitulah mencerca sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kaif kita nak percaya? Maka kita mengatakan kepercayaan kita tak boleh kita nak percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada satu lagi dalam mazhab dia ni, dia panggil at-taqiyah. Apa makna taqiyah? Taqiyah ni maknanya cuba nak mendekat, cuba menzahirkan
yang lain daripada yang batin. Itu mana taqiyah. Kalau kita kat nipu lah, senang bahasa. Taqiyah ni maknanya kalau dia duduk dengan kita, oh saya begini baik. Bila dia balik kepada puak dia, jadi Syiah balik. Maknanya amalan taqiyah ni amalan menipu bermuka-muka, cakap depan lain belakang lain. Jadi macam mana kita nak percaya ke dia? Depan kita dia cakap, oh okey baik, molek. Tapi di belakang kita sudah tidak ada lagi kepercayaan. Jadi takrib maknanya nak mendekatkan Sunni dengan Syiah. Kita kata kita nak cubalah dari sudut diplomasinya, kita nak supaya mereka tidak kelahi, mereka tidak apa. Jadi saya tertariklah kepada kata-kata Syekh Qaradawi yang mengatakan cukuplah. Kalau betul-betul Syiah ikhlas nak takrib dengan Ahlus Sunnah, mereka berhentilah mengutuk, mengecam, mengeji para sahabat. Kita mengatakan itu sudah memadai. Tapi hayhat, tak mungkin kumpulan ini berbuat demikian. Maka apa yang berlaku pada hari ini di dalam tangan-tangan ghaib yang berlaku dalam kemusuhan kepada negara-negara umat Islam hari ini, seperti yang sudah berlaku di Iraq, sudah berlaku di Yaman, sudah berlaku di Syam, di Syria sekarang ini, iaitulah tidak terlepas daripada tangan-tangan Syiah yang memain peranan di sebalik tabir yang tersebut. Kalau kita nak kata mereka ni betul wahdatul ummah, nak menyelamatkan ummah ini kerana nak lawan Israel, cuba tuan-tuan, daripada mereka duk takbir tak lama puluh lagi al-maut li Amerika, itu syiar dia. Bahkan kalau musim haji dia pergi Mekah, dia mesti buat demonstrasi pada hari sebelum haji, sebelum wukuf, sampai ada yang berdarah, ada yang bertembung. Musim haji orang bukan pergi Mekah bukan nak mencari benda-benda macam ni, tapi mereka suka buat huru-hara di tempat perhimpunan umat Islam. Jadi di antara laungan dia, anda sempatlah tengok di tahun 80-an dulu, tempat tengok pokok ni duk takbir Allahu Akbar al-maut li Amerika, Allahu Akbar al-maut li Israel. Sampai hari ini cuba senaraikan berapa biji dah bom yang telah dihantar oleh negara Syiah ini kepada Israel. Berapa biji? Cakap ya, dia duduk sempadan dengan pokok dia ni, tapi tidak ada bukti yang menunjukkan mereka ini memang nak lawan Israel sungguh. Yang pentingnya mereka nak porak-perandakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nak memporak-perandakan pengikut-pengikut sunnah, kerana dalam kefahaman agama mereka, iaitulah menyakiti Ahlus Sunnah itu sebagai satu ibadat. Menyakiti Ahlus Sunnah sebagai ibadat. Maki sahabat itu zikir. Taqiyah, menipu, bermuka-muka, berpura-pura di hadapan itu sebagai salah satu daripada amalan dalam mazhab Syiah. Maka saya mengatakan kepada umat Islam, muslimin dan juga muslimat, isu nak takrib di antara sunnah dengan Syiah ini memang tidak akan berlaku lagi, sebab kita bukan berbeza cabang, tapi kita berbeza dari sudut usul pegangan ajaran mereka. Kemudian kalau kita ada usaha nak damaikan melalui usaha-usaha diplomatik, maka pihak ketua-ketua kerajaan umat Islam boleh berunding, tapi mintalah perundingan yang betul. Perundingan yang betul dengan tekanan-tekanan kuasa politik antarabangsa, supaya memberi kebebasan kepada, tidak ada campur tangan dalam negara-negara Ahlus Sunnah, dan juga kehidupan Ahlus Sunnah dalam negara Syiah seperti negara Iran. Yang saya tengok senarai-senarai yang telah dikeluarkan, berapa ramai, berapa ribu orang yang telah dibunuh di zaman Khamenei, di zaman pemerintah ni. Seorang-seorang pemimpin Syiah itu telah disebut oleh para pengkaji dan para wartawan yang membuat liputan. Jadi akhir sekali pesanan saya kepada sahabat-sahabat saya, khususnya di zaman kita ini, sebagaimana kata seorang ulama, iaitulah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Imam Zahabi kata, iza waqa'atil fitan, apabila fitnah mari. Dari saya anggapkan isu yang berlaku di zaman ini, di mutakhir ini, iaitulah isu fitnah. Kenapa tak fitnah? Kalau kita tengok dalam Facebook, kita tengok dalam grup-grup WhatsApp, para asatizah yang menyokong, yang membela, yang mengecam, yang mengutuk, semuanya ada. Jadi di antara sama ada kita ta'assub pada kumpulan ini, sama ada kita nak bela orang ni. Jadi hari ini sudah sampai peringkat Syiah selamat daripada kita, yang tak selamatnya ulama-ulama Ahlus Sunnah yang berbincang masalah ini. Sudah berlakunya serangan peribadi kepada tokoh-tokoh sesama kita,
sudah berlakunya serangan-serangan terhadap pemikiran-pemikiran, maka kita mengatakan sekali lagi kita pecah juga kerana Syiah. Baru ni perpecahan kita berlaku sama-sama kita, sama-sama pendakwah kerana RUU. Sekarang ni kita sudah pecah sekali lagi kerana Syiah. Maka kata Imam Az-Zahabi, iza waqa'atil fitan, apabila fitnah itu mari, fitnah perpecahan, perbalahan sama-sama kita, fatamassak bis sunnah. Yang pertama sekali, berpeganglah dengan sunnah Nabi SAW. Nabi ajar kepada kita bila berikhtilaf, tidak mencerca orang, tidak mentajrihkan orang, tidak menghina dan tidak mempeli. Sebab kita tak dapat lesen. Kita bila berbeza pandangan, bukan gimana kita dapat lesen untuk berkelahi. Bukan kita dapat lesen untuk berkelahi. Yang kedua, itu berpegang dengan sunnah dari sudut adab-adab kita, menjaga hak seorang Muslim. Hari ini saya tengok hak seorang Muslim sudah tercalar, hak seorang Muslim sudah dicabar. Bahkan kita masing-masing mempertahankan seolah-olah Syiah sudah menjadi suatu perkara yang baik. Yang tak baiknya iaitulah tokoh-tokoh yang cuba nak menyerang ataupun menghalang kemarahan Syiah ini. Yang kedua, walzamis sub, biar baiklah kita diam daripada duk mencerca orang tu, cerca orang. Diam je. Kalau orang tanya, wallahu alam. Ini guru kami, ini tok syekh kami, ini yang kami hormati mereka ini, tetapi apa kita nak buat? In kana labud, kalau pasal nak bercakap juga, cakaplah dengan adab, dengan ilmu, dengan kepahaman yang betul, iaitulah letak agenda besar Syiah bukan satu pegangan yang diterima oleh Ahlus Sunnah. Kemudian kalau kita nak berikhtilah dalam masalah teknikal, cakap baik-baik. Tapi agenda utama kita, iaitulah membongkar kesesatan Syiah, tidak terhenti setakat itu saja. Jangan sampai Syiah jadi baik, yang tak baiknya sahabat-sahabat kita Ahlus Sunnah yang menentang mereka. Yang kedua, wala takhud fima la ya'ni, tak pasal campurlah ke dalam perkara yang tidak kena mengena dengan kita. Contohnya kita ni orang awam muslimin, ahli-ahli Facebook ke, ahli-ahli WhatsApp ni, ahli-ahli grup ni, tak payah duduk campur lah, duduk sebar itu sebar orang ni. Tuan-tuan bukan apa pun, kadang-kadang yang duduk sebar tu baca tentang Syiah, sebuah buku kecil tentang Syiah pun perlu baca lagi. Jadi macam mana kita nak bincang tentang Syiah? Jadi para jemaah sekalian, yang terakhir nasihat Imam Az-Zahabi mengatakan, wa ma ashkala alaika, kalau kita rasa keliru, maka kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla, baliklah kepada Quran yang Tuhan ajar kepada kita supaya berpegang dengan agama yang benar ini. Kalau orang tanya kita, apa sikap awak? Jawablah, wallahu a'lam. Tak nak buat apa kita. Jadi itulah yang terbaik untuk menyelamatkan diri kita di zaman al-fitan. Kalau masuk kumpulan ni, kita akan cerita ini. Masuk kumpulan ni, kita akan cerita ini. Dua-dua tak selamat, dan lidah yang mencerca orang tidak akan selamat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana jahatnya, busuknya mulut Syiah mencerca sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kita jangan busukkan mulut kita dengan mencerca para sahabat dan para ulama al-muslimin. Jadi itulah nasihat saya. Sana saya bimbang, memang sangat menduka-citakan apabila kita tengok perbalahan yang ada ini bukan lagi perbalahan perbincangan tentang sesuatu ajaran sesat, sesuatu ideologi, tapi perbincangan perbalahan yang menyerang pribadi dan mengutuk sesama sendiri. Tuan-tuan ingat, saya ulangi sekali lagi, malaikat masih lagi belum pencen menulis apa yang kita tulis, apa yang kita kata, dan hadis al-muflis di akhirat masih lagi terpakai. Maka selamatkan diri kita daripada terjebak ke dalam kancah mengutuk, mengeji sama-sama umat Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, insya-Allah.